Di Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini, pasukan pembelaan yang diketuai oleh Peguam Hisham Tehpoh Tik memberitahu bahawa wang yang diterima oleh Ahmad Zahid Hamidi adalah sumbangan derma politik untuk UMNO dan bukan untuk dirinya sendiri. Ini adalah kerana Zahid merupakan seorang berkedudukan tinggi dalam UMNO dan pernah menjadi naib presiden parti itu dan juga pernah memangku jawatan timbalan presiden ketika menerajui Kementerian Dalam Negeri di antara tahun 2013 hingga 2018. Zahid kini berdepan dengan 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 42 juta ringgit yang diterimanya dalam pelbagai mata wang tunai daripada syarikat UKSB. Beliau dituduh ketika menjadi Menteri Dalam Negeri untuk melanjutkan kontrak firma itu yang berkaitan dengan urusan sistem visa luar negara. Zahid juga berdepan dengan 7 lagi tuduhan mengikut kanun keseksaan kerana menerima untuk dirinya wang bernilai hampir 7 juta ringgit lagi daripada syarikat yang sama. Ahmad Zahid Hamidi mula dibicarakan pada 18 November 2019 terhadap keseluruhan 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya berkaitan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 tuduhan pengubahan wang haram dengan nilai puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Dalam pembelaan awalnya, Zahid berkata, wang diterimanya melalui akaun Yayasan Akal Budi digunakan untuk program keagamaan dan kemasyarakatan. Tetapi, semasa perbicaraan, pihak pendakwa telah mendedahkan bukti dan saksi bagaimana sebahagian wang dan dana itu dibelanjakan oleh Zahid. Dan ini adalah 5 pembayaran utama dari dana akaun Yayasan Akal Budi seperti yang didedahkan di mahkamah. Kelima, seorang saksi mendedahkan maklumat di mahkamah bahawa Zahid Hamidi telah membayar 39 polisi insurans Allianz General bagi 9 motosikal dan 11 kenderaan yang dimiliki beliau dan keluarganya yang bernilai lebih RM72,000 setahun. Antara kenderaan yang dipunyai Zahid ialah Honda Odyssey, Chrysler Wrangler, Toyota Velfire, Audi Q7, BMW C600, motosikal Harley Davidson, Ducati dan Kawasaki KLX. Berdasarkan keterangan saksi, polisi kereta dan motor persendirian itu mempunyai penama Ahmad Zahid Hamidi, isterinya dan juga anak-anaknya. Keempat, Ahmad Zahid mengaku di mahkamah bahawa beliau telah mendahulukan wang berjumlah 1.3 juta ringgit milik dana Yayasan Akal Budi kepada Persatuan Bola Sepak PDRM bagi menampung tunggakan gaji kaki tangan dan pemain mereka. Zahid memberitahu, mereka-mereka ini tidak dibayar gaji oleh persatuan selama 4 bulan. Tanpa bantuan beliau, mereka ini akan terjatuh dalam golongan fakir miskin. Dana berkenaan dibayar melalui menantunya dan dibuat secara lisan, tanpa permohonan bertulis atau pembentangan kertas kerja. Ketiga, Mahkamah Tinggi juga diberitahu bahawa Zahid Hamidi telah menggunakan dana Yayasan Akal Budi untuk membayar bil kad kreditnya yang melebihi 1.3 juta ringgit yang digunakan untuk membeli belah di gedung mewah seperti Giorgio Armani, Louis Vuitton dan Hermes. Saksi-saksi pegawai bank telah mendedahkan penggunaan kad kredit secara meluas oleh Zahid dan isterinya bagi pembelian di pusat membeli belah mewah di seluruh dunia dan dalam negara. Ini boleh dilihat melalui penyata bulanan kad kredit dari bulan Januari 2014 hingga Januari 2016 yang berjumlah melebihi 1.3 juta ringgit. Kedua, seorang saksi pendakwaan mengaku bahawa Zahid Hamidi telah memberi pinjaman modal kepadanya sebanyak 10 juta ringgit tanpa ada apa-apa perjanjian bagi membantunya mendapat kontrak dengan syarikat tenaga nasional Berhad. Ketua Pegawai Eksekutif Armada Holdings, Wasikan memberitahu mahkamah, beliau mendapat pinjaman itu melalui pertolongan kawan rapat Zahid, iaitu Datuk Khalid, isteri penyanyi Siti Nurhalizah. Apabila diberitahu bahawa pinjaman itu adalah wang dari akaun Yayasan Akal Budi, Wasikan bersetuju untuk membayar balik bersama faedahnya, tetapi hanya sebanyak RM69,000 sahaja. Di kedudukan pertama,
Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi, seorang saksi mendedahkan bahawa Zahid Hamidi telah mengeluarkan wang berjumlah 17.9 juta ringgit daripada dana Yayasan Akal Budi untuk memudahkan anak perempuannya membeli sebuah hotel butik di Bali, Indonesia. Saksi Rashid Manaf memberitahu, anak Zahid, iaitu Nurul Hidayah, telah berminat untuk mengambil alih 60% saham Arayaz Aset sendirian berhad daripadanya dan mengusahakan hotel itu. Syarikat Riyad Aset pada ketika itu berdepan kesukaran dari segi pembayaran bagi pinjaman daripada bank untuk pembelian hotel tersebut di Bali, Indonesia. Di akhir penghujahan, pihak pendakwaan berkata, Ahmad Zahid Hamidi telah diamanahkan dengan dana Yayasan Akal Budi bagi tujuan khusus, iaitu membasmi kemiskinan dan meningkatkan kebajikan golongan miskin, serta menjalankan kajian dan penyelidikan yang berkaitan dengan program pembasmian kemiskinan. Tetapi, Ahmad Zahid juga secara sedar telah memilih untuk menggunakan dana itu untuk kepentingan dirinya. Dalam kes-kes yang lain pula, puluhan juta yang diterima oleh Zahid daripada pelbagai syarikat dikatakan untuk kepentingan dana politik UMNO, tetapi tiada satu bukti pun menunjukkan tujuannya sebegitu. Adakah Zahid Hamidi akan senasib dengan Najib Razak? Masa akan menentukannya.